Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan membincangkan bab 7 geometri koordinat, iaitu 7.4 persamaan lokus. Subtopik 7.4.1 menentukan persamaan lokus. Baiklah, kita tengok semula ulang kaji bagi persamaan lokus yang anda telah pelajari dalam matematik tingkatan 3. Ada beberapa contoh lokus yang terbentuk bila suatu titik itu bergerak. Yang pertama, bentuk bulatan apabila diberi satu titik. Yang kedua, bentuk garis lurus berserenjang dengan garis lurus yang telah diberi dua titik. Dan yang ketiga, apabila diberi satu garis lurus, akan terbentuklah lokus garis selari. Dan yang keempat, apabila diberi dua garis yang bersilang, akan terbentuk dua lokus yang bersilang pada pusat. Okay, seterusnya, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan lokus. Apa itu lokus? Okay, lokus bagi suatu titik yang bergerak ialah laluan atau lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang telah ditetapkan. Okay, yang pertama, kita lihat syarat yang pertama. Lokus suatu titik bergerak adalah sentiasa sama dari dua titik tetap. Okay, syaratnya adalah sentiasa sama, ada dua titik tetap. Okay, yang kedua, lokus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap adalah malar. Dan yang ketiga, nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Okay, kita tengok lokus yang pertama, iaitu lokus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap adalah malar. Di mana lokus bagi suatu titik P yang bergerak dengan keadaan P berada pada jarak malar yang disimbol dengan J dari satu titik tetap A, HK ialah satu bulatan berpusat di A dan berjejari R. Kita boleh tulis persamaan lokus bagi titik P ialah X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan J kuasa 2. Di mana J ni adalah jejari, H dan K ni adalah satu titik tetap. Akan terbentuknya suatu lokus yang berbentuk bulatan berjejari R. A dan P ni adalah suatu jarak. Jadi kita boleh guna rumus bagi jarak. Punca kuasa 2 X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 sama dengan R. Apabila kita hapuskan punca kuasa 2, kita akan dapatlah rumus seperti ini. Ataupun X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Dengan syarat R mesti lebih besar daripada kosong. Ini lokus bentuk pertama yang akan membentuk suatu bulatan. Okay, lokus yang kedua ialah nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Okay, daripada titik tetap B ke lokus P. Okay, nisbah dia N, jarak dia N, dan dari titik tetap A ke lokus P, jarak dia M, akan terbentuklah PA per PB sama dengan M per N. Lokus B yang terbentuk adalah lokus berbentuk bulatan. Kita juga guna rumus jarak. Okay, akan dapatlah rumus X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 per X tolak X2 kuasa 2 tambah Y tolak Y2 kuasa 2 sama dengan M kuasa 2 per N kuasa 2. Okay, apa dia lokus itu? Lokus bagi suatu titik bergerak dengan jaraknya dari dua titik tetap adalah sentiasa malar dalam nisbah M nisbah N adalah suatu bulatan. Okay, lihat contoh lokus yang ketiga. Okay, lokus bagi suatu titik bergerak dengan jaraknya dari dua titik tetap adalah sentiasa sama, adalah satu garis lurus pembahagi dua sama serenjang dengan garis lurus AB.
Kita lihat contoh, ada satu garis lurus AB dan locus Q. Locus Q dari jarak B dan jarak A ni adalah sama. Jadi akan terbentuklah satu garis lurus serenjang yang merentasi garis AB. Kita guna juga rumus jarak di mana QA adalah sama dengan QB. Bila kita ganti nilai, kita akan dapat persamaan garis lurus. Pembahagi dua sama serenjang. Kita lihat contoh soalan. Soalan yang pertama, hanya perlu labelkan. Kita lihat locus yang diberi kat sini. Ada 1, 2, 3 bentuk yang memuaskan syarat-syarat bagi locus. Lihat A, locus bagi suatu titik bergerak dengan jaraknya dari satu titik tetap adalah suatu malar. Di sini kita akan dapat lihat ia akan membentuk satu bulatan. Locus mana? Satu titik tetap malar. Jadi jaraknya adalah malar R. Jadi adalah P. Yang kedua, locus bagi suatu titik bergerak dengan jaraknya dari dua titik tetap. Ada dua titik tetap kat sini, X1, Y1 dan X2, Y2. Adalah sentiasa malar dalam nisbah. Bila awak lihat ada nisbah tu, maksudnya locus ni berbentuk bulatan tapi Q. Yang ketiga, locus bagi satu titik bergerak dengan jaraknya dari dua titik tetap adalah sentiasa sama. Kita akan dapat satu garis pembahagi dua sama serenjang. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Ni soalan ni meminta kita huraikan selengkapnya locus bagi P. Locus bagi P. Rajah menunjukkan garis lurus. 2Y sama dengan 3X tambah 4. Garis lurus QP pada satah kertas. Satu titik T bergerak. Titik T akan bergerak supaya jaraknya dari P dan dari Q adalah sama. Maksudnya dari P dan Q adalah sama. Jadi dia akan bergerak di tengah-tengah ni. Jarak dari P dan Q adalah sama. Huraikan selengkapnya locus P. Jadi awak kalau nampak clue sini ada dua titik tetap P dan Q jaraknya sama. Locus dia adalah satu garis lurus pembahagi dua sama serenjang dengan garis lurus PQ. Maka kita akan dapat garis kat sini lah. Yang membahagi dua sama serenjang. Maksud ni dengan ni adalah sama. Contoh yang kedua. Titik P bergerak dengan jaraknya adalah sentiasa 5 unit. Maksudnya jarak dia malar lah. Dari satu titik. Satu titik tetap negatif 3, 4. Huraikan selengkapnya locus P. Maka locus P ialah satu bulatan berpusat di Q dan berjejari 5 unit ataupun 5 cm. Setakat ini sahaja pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.